Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi. InsyaAllah malam ni kita akan baca nota daripada hadis 3107. 3107. Kita akan mulakan daripada situlah yang belum kita baca lagi minggu lepas. Wabihi qala haddathana Yazid bin Khalid Ar-Ramli qala haddathana Ibn Wahb an Huyay bin Abdullah an Abi Abdurrahman Al-Hubulli an Ibn Amr qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jaa ar-rajul ya'ud maridan falyaqul Allahumma shfi 'abdak yanka'u lak 'aduwan aw yamshi lak ila janazah. Qala Abu Dawud wa qala Ibn Sarh ila salatin. Yazid bin Khalid Ar-Ramli meriwayatkan kepada kami, katanya Ibn Wahab meriwayatkan kepada kami daripada Huyay bin Abdullah, daripada Abi Abdurrahman Al-Hubulli, daripada Ibni Amrin. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang datang atau pergi melawat orang sakit, dia hendaklah mengucapkan yang ini doa ni, Allahumma shfi 'abdak yanka'u laka 'aduwa aw yamshi laka ila janazah. Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu supaya ia dapat mengalahkan musuhmu atau dapat berjalan kerana-Mu untuk menghantarkan jenazah. Kata Abu Dawud, Ibn Sarh berkata dalam riwayatnya, supaya ia dapat berjalan kerana-Mu untuk pergi bersolat. Mana ungkap bukan untuk jenazah, tapi untuk pergi bersolat. Itu beza riwayatnya daripada riwayat sebelum ni. Babun fi karahiyati tamannil maut. Wa bihi qala haddathana Bishr bin Hilal qala haddathana Abdul Warith an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'uwanna ahadukum bil maut li dhurrin nazala bih walakin liyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wa bihi qala haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Abu Dawud yani At-Tayalisi qala haddathana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yatamannayanna ahadukumul maut wa dzakara mithlahu. Bishr bin Hilal meriwayatkan kepada kami, katanya Abdul Warith meriwayatkan kepada kami daripada Abdul Aziz bin Suhaib, daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu berdoa agar diberi kematian kerana musibah yang menimpanya. Akan tetapi dia hendaklah mengucapkan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, terus hidupkanlah aku selama hidup ini lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu adalah lebih baik bagiku. Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Dawud, maksudnya At-Tayalisi, meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, bahawa Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mencita-citakan kematian. Lalu dia menyebutkan hadis yang sama lafaznya dengan hadis sebelum ini, iaitu hadis 3108 sebelum ini. Itulah 2-3 hadis kita telah baca tadi. Yang pertama tadi kita baca tadi adalah masih lagi di bawah bab sebelum ni, iaitu berdoa untuk orang sakit kan bila kita pergi melawat, ya. Daripada sini, bab doa lil marid inda al-iyadah, bab mendoakan pesakit ketika melawatnya. Maknanya masih lagi hadis yang kita baca mula-mula tadi di bawah bab ni, bab 12. Hadis yang pertamanya kita telah bincangkan sebelum ni,
iaitu hadis 3106. Malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi hadis 3107 di bawah bab yang sama. Yazid bin Khalid Ar-Ramli meriwayatkan kepada kami. Siapa kata ni? Imam Abu Daud lah. Kalau mula-mula dalam sanad tu, mula-mula tu orang yang berkata meriwayatkan kepada kami itu Imam Abu Daud. Baik, siapa Yazid bin Khalid Ar-Ramli? Kita ada nota 114. Beliau Yazid bin Khalid. Beliau ialah Yazid bin Khalid bin Yazid bin Mawhab Ar-Ramli. Abu Khalid adalah kunyahnya. Yazid bin Khalid adalah seorang perawi thiqah, lagi abid, yani zahid, dari tabaqah ke-10. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yazid bin Khalid meninggal dunia di antara 232 hingga 240 Hijrah. Setakat itu je yang ada di dalam kitab-kitab rijal. Agak-agak sekitar itulah, antara 232 hingga 240 dalam masa itulah. 8 tahun. Dengan tepatnya tidak dapat diketahui. Setengah-setengah perawi itu kan kita dapat tahu dengan tepat. Ni Yazid bin Khalid ni guru kepada Imam Abu Daud. Itulah dianya. Secara ringkas kita sebut tentang perawi ini dengan serba ringkas. Kalau nak lebih detail lagi, tengoklah di dalam kitab-kitab rijal yang lebih terperinci. Katanya Ibnu Wahab bin, atau kita panggil Ibnu Wahab, meriwayatkan kepada kami daripada Huyai bin Abdullah. Siapa pula Ibnu Wahab? Beliau ialah Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Misri, salah seorang murid utama Imam Malik. Ibnu Wahab seorang perawi thiqah. Hadisnya diriwayatkan oleh ke-6 pengarang kitab-kitab utama hadis. Maksud 6 tu Sunan Sittah lah. Beliau meninggal dunia pada tahun 199 Hijrah. Kalau nak lebih lagi tu kena tengoklah di dalam kitab-kitab rijal yang lebih besar daripada Huyai bin Abdullah. Huyai bin Abdullah. Ibnu Wahab meriwayatkan daripada Huyai bin Abdullah. Di sini saya nak sesiapa bacalah. Siapa nak baca silakan. 116. Assalamualaikum Maulana. Nak baca Maulana. Salam. Ni siapa ni? Basir. Basir, silakan Basir. 116 Ya. Uyai bin Abdillah bin Shuraih Al-Ma'afiri Al-Hubulli Al-Misri Abu Abdillah adalah kunyahnya. Kata Ahmad, hadis-hadisnya mungkar. Bukhari berkata, perawi ini cukup bermasalah, fihi nazar. Nasa'i berkata tidak kuat. Ibnu Ma'in berkata tidak mengapa dengannya. Ibnu Hibban menyebutnya sebagai salah seorang perawi siqat. Uyai adalah seorang perawi saduq yang ada waham dalam periwatannya. Hadis-hadisnya diambil oleh pengarang-pengarang kitab-kitab sunan. Beliau meninggal dunia pada tahun 143 Hijrah. Ini kalau kita tengok tentang Huyai ini, dia ni perawi yang dipertikaikan. Ada yang mentajrihkannya, maksudnya mendiskreditkannya. Ada yang menyebutnya dengan lafaz ta'dil. Tapi lafaz ta'dil yang diberikan itu tidak begitu kuat. Misalnya saduq, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Ini lafaz-lafaz ini menunjukkan perawi itu paling tinggi kedudukannya ialah perawi hadis hasan. Begitu kedudukannya. Lepas tu dia boleh ada bersamanya lafaz tajrih. Misalnya ada yang kata tidak kuat, ada yang kata hadisnya mungkar,
dan sebagainya. Ada yang kata dia thiqat, tapi kata-katanya ulama-ulama rijal tidaklah menyebut dia ni, kalau nak ta'dilkan dia pun tidaklah sebut dia ni tinggi sangat, tinggi sangat. Bahkan Imam Bukhari dia kata fihi nazar. Fihi nazar ini dalam istilah Imam Bukhari teruk dah tu perawi tu. Sebab itu kita terjemah ni perawi ini cukup bermasalah. Sebab Imam Bukhari dia tak ada bagi teruk-teruk. Lafaz tajrih dia tu kepada perawi dia tak bagi teruk-teruk. Seperti setengah-setengah imam yang lain itu. Tapi maklum di sisi ulama rijal, kalau dia kata fihi nazar itu mana perawi itu sudah teruk. Perawi hadis mungkar paling tidak. Begitu. Baik, kalau kita nak tengoklah istilah-istilah ni boleh tengok sebagai contohnya dalam buku saya yang sudah dicetak tu kan. Dalam ni kita boleh tengok istilah-istilah ni. Contohnya kita ambil fihi nazar. Fihi nazar. Fihi nazar. Kalau kita ambil dalam istilah dia di sini. Di akhir kitab tu saya ada bagi sebagai contohnya. Ada pandangan mana kritis terhadapnya. Fihi nazar. Boleh kita makan dengan beberapa terjemahan. Perawi ini perlu diteliti. Perawi ini cukup bermasalah. Itu makna fihi nazar. Ini adalah satu istilah yang menunjukkan jarh, kelemahan atau kekurangan pada seseorang perawi hadis. Apabila Bukhari berkata begini tentang seseorang perawi, maka ia bermaksud periwayatannya tidak boleh diterima. Maksudnya tidak boleh dijadikan hujah. Perawi itu adalah sangat lemah dan tertuduh berdusta. Kadang-kadang itu makna berat. Kalau tidak tertuduh berdusta pun dia sangat lemah. Walau bagaimanapun hadis dia tu tidak boleh dijadikan hujah. Itu makna fihi nazar. Kalau Imam Bukhari kata. Jadi berhubung dengan perawi ini, Imam Bukhari telah berkata begitu. Maknanya bagi Imam Bukhari tak boleh pakai lah hadis dia. Tak boleh pakai hadis dia. Tapi bagi orang-orang yang tidak terima seperti Imam Bukhari itu, tidak menganggapnya terlalu teruk, memang boleh terima lah. Terutama tidak ada apa pun yang menyalahinya, dan ada pula riwayat-riwayat yang lain yang menyokongnya. Kalau tidak kerana itu, maka hadis ni jatuh teruk lah. Kalau tidak kerana adanya riwayat-riwayat yang lain. Baik, Huyai bin Abdullah. Kalau kita nak tengok Huyai bin Abdullah, saya bawa sahabat-sahabat sekalian, kita ambillah satu dua lah. Umpamanya dalam kitab ni nak tengok sejauh mana ini kitab yang paling ringkas tentang perawi hadis. Cuba kita tengok. Ada dalam Khulasah Tahdzibil Kamal. Huyai bin Abdullah bin Shuraih Al-Ma'afiri Al-Hubulli, Abu Abdullah Al-Misri. Dia meriwayatkan hadis daripada Abi Abdurrahman Al-Hubulli. Antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Ibnu Lahiyah dan Ibnu Wahab. Ibnu Wahab adalah orang yang terakhir lah, antara yang terakhir meriwayatkan hadis daripadanya. Kata Yahya, laisa bihi ba's. Itu yang kita sebut tadi. Tidak mengapa dengannya. Qala al-Bukhari fihi nazar. Ni Imam Bukhari sebut. Ada di sini. Tengoklah dalam kitab mana-mana pun dia akan ada lah ni. Ini yang paling ringkas. Yang paling ringkas. Itu tentang Huyai bin Abdullah. Daripada Abi Abdurrahman Al-Hubulli 117. Sila baca lagi Basir. 117. Beliau ialah Abdullah bin Yazid Abu Abdurrahman Al-Hubulli, seorang perawi fiqah. Hadisnya dikemukakan oleh Muslim dan pengarang-pengarang kitab-kitab sunan. Hadisnya diambil oleh Bukhari hanya untuk kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufradnya. Beliau meninggal dunia pada tahun 100 Hijrah. Ini tentang perawi di atas Huyai tadi, iaitu Abdullah.
Abi Abdurrahman itu kunyahnya. Ini dipakai kunyahnya. Namanya sebenar Abdullah. Daripada Ibni Amrin, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat Nabi yang terkenal lah. Sahabat Nabi itu kita tak perlu bahas dah. Tak ada timbul dah masalah dengan sebab dia tu hadis tu akan jadi dhaif ke apa, tak perlu dah. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang datang atau pergi. Jadi kalau kita tengok perkataan ini, perkataan ja'a ini seperti ata juga. Boleh, makna asalnya yang lebih banyaknya digunakan dengan makna datang. Tapi ada makna sebaliknya boleh digunakan juga, iaitu dengan makna pergi. Apabila seseorang pergi melawat, datang melawat, dia boleh bertukar-tukar tu pada banyak tempat. Boleh kita gunakan dengan makna pergi. Sebab itu saya buat begini ya. Apabila seseorang datang atau pergi melawat orang sakit, dia hendaklah mengucapkan doa, Allahumma shfi 'abdak yanka'u laka 'aduwan au yamshi laka ila janazah. Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu supaya ia dapat mengalahkan musuhmu atau dapat berjalan kerana-Mu untuk menghantarkan jenazah. Itu doa. Silakan apa ni Basir? Nah, Maulana. Sila baca. Rasulullah SAW telah menyebutkan dua perbuatan atau amalan di dalam hadisnya yang berupa doa ini. Pertama, merupakan perbuatan yang paling tinggi dan mulia, iaitu dapat mengalahkan musuh Allah. Kedua pula merupakan perbuatan mulia yang paling rendah, iaitu dapat berjalan kerana Allah untuk menghantarkan jenazah, yakni orang mukmin. Hukumnya ialah istihbab, kifayah. Yang pertama merupakan usaha melemahkan pihak musuh, yakni Islam. Dan yang kedua merupakan usaha menyampaikan rahmat Allah kepada kekasihnya. Kedudukan ke 3107. Hasan. Ia diriwayatkan juga oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Lafaz riwayat Ahmad di akhirnya ialah au yamshi laka ila salah. Seperti riwayat Ibnu As-Sah yang diisyaratkan oleh Abu Daud setelah mengemukakan hadis di atas. Jadi gitu ya. Selepas Imam Abu Daud kemukakan ini, dia cerita pula. Dia kata Abu Daud. Ini qala Abu Daud. Dalam Sunan Abi Daud ni, qala Abu Daud itu satu tempat yang menarik. Kadang-kadang ia susah difaham. Dengan sebab itu ulama-ulama lebih menekankan, cuba memahami dengan tepatlah, dengan betul lah. Takut-takut tersilap. Tempat-tempat yang tak ada masalah tu tak ada masalah lah. Tapi tempat-tempat yang memang rumit, kena teliti betul. Antara kitab syarah Sunan Abi Daud yang menarik dalam bab ni ialah Badlul Majhud. Tak ada kitab lain yang boleh lawan kitab Badlul Majhud dari segi dia bahas benda-benda begini ya. Dia bahas tentang qala Abu Daud. Tentang qala Abu Daud itu. Wa huwa 'ala al-istihbab bil kifayah. Ini bukan fardu kifayah, istihbab kifayah. Di sini ada. Wa qala Abu Daud, qala Ibn Sarh, mungkin terjatuh macam mana tu. Ila salatin, ay yamshi laka ila salatin, badala qawlihi ila janazah. Walam naqif ala man akhraja riwayat Ibn Sarh. Kita tak tahu riwayat Ibn Sarh ni ada sesiapa di kalangan ulama hadis yang meriwayatkan di dalam kitab mereka, tidak ditemui. Tapi macam saya sebut tadi, sebenarnya hadis ini selain diriwayatkan oleh Abu Daud, ia juga diriwayatkan oleh Ahmad. Kalau dalam riwayat Ahmad ni memang dengan lafaz ni, au yamshi laka ila salatin. Baik, kita tengok. Au yamshi laka ila salatin. Ni riwayat yang sama. Au yamshi laka ila salah. Gitu lafaznya.
yamshi laka ila salah. Ini sanad ini dhaif dalam Musnad Ahmad ni sebab ada Ibnu Lahiyah yang meriwayatkan daripada Huyai tadi. Jadi dua lah berturut-turutnya yang dipertikaikan. Satunya Huyai itu, yang keduanya Ibnu Lahiyah. Jadi di sini disebut bukan yamshi laka ila janazah, tapi yamshi laka ila salah. Itu yang tersebut dalam riwayat Musnad Ahmad ini. Itu yang tersebut. Au yamshi laka ila salatin. Kalau di sini au yamshi laka ila janazah. Ila janazah. Di sini saya tulis ni. Beliau ialah Ahmad bin Amr bin As-Sarh Al-Misri. Ibnu Sarh itu Ahmad bin Amr bin As-Sarh Al-Misri, seorang perawi thiqah lagi faqih. Beliau adalah seorang guru Imam Abu Daud dan merupakan perawi Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Jadi riwayat dia ni kita jadi masalah lah kalau dia tu sendiri. Cumanya kadang-kadang dihukum tidak sahih hadis riwayatnya tu kerana perawi lain. Macam dalam Musnad Ahmad tadi, ada Ibnu Lahiyah. Kalau perawi ni tak jadi masalah. Tapi seperti kata pengarang Al-Manhalul Azbul Mawrud, dia kata kita tidak dapat tahu siapa yang mengemukakan riwayat Ibnu Sarh ni. Sebab dalam riwayat Ahmad itu bukan riwayat Ibnu Sarh, tetapi itu riwayat Ibnu Lahiyah. Jadi kalau sanad itu lebih teruk lagi daripada sanad Abu Daud ini. Sanad Abu Daud ni lebih baik, ikut mana-mana pun lebih baik. Ini riwayatnya Ahmad bin Amr bin As-Sarh wa huwa thiqah. Jadi perawi thiqah, okeylah, tak apalah. Kemudian panduan dan pedoman daripada hadis ini, boleh sesiapa, orang lain pula lah baca. Siapa nak baca pula? Siapa nak baca pula? Boleh baca Maulana? Siapa ni? Ramli. Ramli, silakan. Panduan dan pedoman daripada hadis. 1. Hadis ini menunjukkan melawat orang sakit dan berdoa untuknya supaya disembuhkan adalah disyariatkan. 2. Ia menunjukkan kelebihan berjihad di jalan Allah dan adanya galakan supaya menghantar jenazah ke perkuburan atau mengurus dan menyiapkan jenazah, tetapi semuanya hendaklah dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pergi bersolat dengan berjemaah di masjid dan lain-lain. Ia juga merupakan perkara yang menghampirkan seseorang kepada Allah jika dilakukan dengan ikhlas kerananya. Sekejap. Jadi di mana kita ambil ikhlas itu? Cuba kita perhatikan di sini. Kalau dalam lafaz Arab tu lebih jelas. Yang ka'ulaka. Laka ni, perkataan laka ni yang memberi keranamu. Yamshi laka. Ni keranamu. Di situlah ambil laka. Lillah misalnya. Lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Mana ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi lillah. Laka itulah. Laka keranamu. Daripada situlah dia ambilnya. Jadi maknanya semua amalan-amalan ini memang bagus semua. Walau bagaimanapun kena ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada keikhlasan tak jadilah bagus pun. Teruskan. Nombor 3, hadis ini dan hadis sebelum ini juga menunjukkan keharusan menjampi orang sakit, khususnya dengan jampi yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jampi, doa, apa semua tu boleh bila kita pergi dekat orang sakit. Dan eloklah kita buat begitu. Jadi walaupun hadis ini tidak begitu kuat, tapi dicampur-campur dengan yang lain tu boleh. Boleh pakai. Dan yang disebut di sini yang ka'ulaka, supaya ia dapat mengalahkan musuhmu. Jadi dapat mengalahkan musuhmu ni, yang ka'u ni ada banyak makna. Ada banyak maknanya. Antaranya cuba kita tengok di sini. Naka yanki, nakal aduwa wa fihi. Ini fil adu, nikayatan, qatala, wa jaraha.
Itu maknanya membunuh. Supaya dia dapat membunuh orang keranamu. Melukakan musuh. Membunuh musuh. Yang ini kesimpulan daripada maksud dia itu mengalahkan lah. Naka al-qarha. Al-qarha. Naka'aha. Naka al-qarha seperti mana'a. Maknanya fataha lah. Fataha yaftahu. Naka yanka'u. Qasharaha qabla an tabra'a. Fanadiyat. Itu asal makna dia ni. Iaitu mengopek, mencabut, menguliti tempat luka. Tempat luka tu, keruping dia tu kita tarik, cabut sebelum sembuh. Jadi luka balik lah. Gitu. Maksudnya dia dapat boleh buat begitu terhadap musuh. Melukakan musuh. Menyakiti musuh. Jadi di dalam kitab-kitab lughah itu disebutkan. Makna naka, yangki, maknanya apabila engkau banyak menyebabkan luka-luka berlaku di kalangan musuh ataupun terbunuh ramai musuh. Dengan sebab itu mereka jadi lemah. Supaya ia dapat melemahkan musuh. Naka'a pun guna juga. Gitu. Jadi boleh. Maksud dianya mengalahkan musuh, melemahkan musuh, gitulah. Itu maksudnya. Jadi Nabi SAW sebut dua fi'il, dua kerja di sini, dua perbuatan. Yang pertamanya yang paling tinggi dan susah lah, iaitu nikayatul adu, mengalahkan musuh, melemahkan musuh, menyakitkan. Maksudnya berjihad. Gitu maksudnya. Mengalahkan musuh maksudnya berjihad. Itu satu kerja yang sangat berat, sangat susah dilakukan. Dan mengancam nyawa tu. Mengancam nyawa. Selalu Nabi SAW sebut begitu di dalam hadis dia. Sebab dia tu cakap tu ringkas kan. Bukan bermakna dia nak khususkan dengan dua perbuatan ni saja, dua kerja ni saja. Banyak lagi kerja-kerja kebaikan yang lain. Tapi yang dia sebut yang kemuncak, yang paling atas dan paling berat. Dan satu lagi yang paling ringan. Termasuk dalam ringan lah, yang ringan. Mana ada dua kerja kebaikan yang boleh kita lakukan. Yang pertamanya yang berat, yang sukar, dan yang keduanya yang ringan dan mudah. Kedua-duanya mendatangkan pahala. Seseorang tu boleh dapat pahala dengan sebab melakukannya. Iaitu berjalan pergi kepada jenazah untuk menguruskannya ke, menyiapkan jenazah itu, ataupun untuk mengusungnya, memikulnya, bawa pergi ke kubur dan sebagainya, mengebumikan dia, itu semua termasuk. Itu yang Rasulullah SAW sebut di dalam hadis ini. Maknanya pahala dia tu besar. Dan ia termasuk dalam istihbab bil kifayah. Istihbab bil kifayah. Jadi kalau fardu kifayah, ada segolongan saja buat, seorang saja buat dalam ramai-ramai itu dah lepas dah. Tak berdosa. Kalau tidak berdosa semua. Istihbab bil kifayah ni makna kalau ada sebahagian saja yang buat, kira elok dah tu. Baguslah tu. Inilah yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian kita pergi, maknanya jangan ingat dua ni saja ya. Banyak lagi kerja-kerja lain yang macam itulah. Ada yang sukar dan payah kita nak buat. Ada yang mudah. Mudah pun susah jugalah. Tapi nak banding dengan pergi berperang tu, mudah ni lah, ringan ni lah. Kedua-duanya boleh menyebabkan seseorang tu dapat pahala. Dan kalau kita pergi kepada orang sakit, doa ini, doa tu untuk benda yang baik, untuk agama. Bukan untuk buat maksiat pula. Bila sihat tu buat maksiat pula. Itu tak boleh. Berdoa begitu. Misalnya kita berdoa biar dia sembuh, nanti lepas pada ni kita boleh pergi pula tempat berdancing tu. Itu tak boleh macam tu. Berdosa, berdoa macam tu tak boleh. Kalau nak doa, doa yang baik-baik. Yang baiknya apa? Iaitu yang Nabi SAW ajarlah. Buat, maknanya kalau sembuh, kalau sihat, boleh buat kerja-kerja agama dengan sempurna. Itu maksudnya. Macam tu kena doa. Allahumma shfi abdak yang ka'ulaka aduwa au yamshi laka ila janazah.
ataupun yamshi laka ila salah ataupun ila salah. Boleh pergi sembahyang, biar dia boleh pergi sembahyang, alangkah sukanya dia dapat pahala. Jadi kita doakan begitu untuk dia. Bukan doa untuk buat maksiat pula bila sembuh. Itu tak boleh. Itu haram doa macam tu. Kalau dia orang yang tidak baik, orang ahli maksiat dan sebagainya, kita doa biar dia insaf lah. Biar dia terbuka hati dia, biar dia jadi baik selepas itu. Gitu maksudnya. Lepas tu habislah bab yang sebelum ini, kita pergi kepada bab lain. Bab ke-13. Babun fi karahiyati tamannil maut. Bab larangan mengharap mati, mencita-citakan kematian. Hadis yang kita telah baca tadi, Bishr bin Hilal meriwayatkan kepada kami. Siapa kata? Imam Abu Daud kata. 120 Bishr bin Hilal As-Sawwaf An-Numairi Al-Basri. Abu Muhammad adalah kunyahnya. Beliau perawi thiqah. Riwayatnya diambil oleh Muslim dan pengarang-pengarang kitab-kitab sunan. Bishr meninggal dunia pada tahun 247 Hijrah. Itu tentang Bishr bin Hilal, iaitu tempat Imam Abu Daud mengambil hadis ini. Satu perkara yang perlu ingat ya, iaitu tidak semestinya seseorang pengarang kitab hadis ini dia ambil daripada perawi yang baik-baik semua, tidak. Ada juga perawi tempat dia ambil tu mana perawi yang memang bermasalah. Perawi yang tidak diterima oleh orang lain. Ada juga kadang-kadang begitu. Jangan kita ingat setiap gurulah kita kata tempat seseorang pengarang kitab hadis tu ambil hadis dia mesti baik. Mesti orang tu orang soleh, orang yang terkenal baik. Tak mesti begitu. Apalagi kalau di peringkat atas ni. Di peringkat atas ni. Sama, begitu juga. Kadang-kadang terus guru pengarang itu sendiri pun perawi bermasalah. Tak kira lah kalau dalam kitab-kitab yang tinggi-tinggi yang utama tu dia lain. Macam ni Bishr bin Hilal okey lah, tak ada apa lah. Tapi kadang-kadang nak ceritanya pengarang-pengarang kitab hadis ni dia semata-mata nak kumpulkan hadis. Tetapi dia telah melaksanakan amanahnya, tanggungjawabnya, iaitu dia kemukakan sanad. Jadi kita orang yang datang kemudian ni kena tahulah sanad itu. Dia telah melaksanakan tanggungjawab dia. Meriwayatkan kepada kami katanya Abdul Warith 121 Abdul Warith bin Sa'id bin Zakwan At-Tamimi Al-Ambari Al-Basri. Kunyahnya ialah Abu Ubaidah. Beliau seorang perawi thiqah, teguh lagi hafiz. Beliau adalah salah seorang perawi bagi ke-6 kitab utama hadis. Sunan Sittah tu dia ni perawi. Ibnu Sa'ad berkata Abdul Warith meninggal dunia pada tahun 180 Hijrah. Kalau kita nak tengok lebih lagi, boleh tengok di dalam kitab-kitab rijal lah. Di sini sekadar sebut begitu. Apalagi kalau sebelum ni perawi itu dah ada jadi kita sebut sepintas lalu begitulah. Ataupun tak sebut dah. Meriwayatkan kepada kami daripada Abdul Aziz bin Suhaib. Abdul Aziz bin Suhaib 122 perawi thiqah dan salah seorang perawi 6 kitab utama hadis. Beliau meninggal dunia pada tahun 120 Hijrah. Kena ingat sekali lagi saya sebut ni bila sebut 6 kitab utama hadis. Jangan anggap inilah semua yang terkandung dalamnya lebih baik daripada hadis yang ada dalam kitab lain. Walaupun kitab tu masyhur macam Muwatta Imam Malik misalnya. Jadi hadis yang ada dalam semua kitab ni lebih baik. Jangan anggap begitu. Satu. Yang keduanya perawi thiqah dan salah seorang perawi 6 kitab utama hadis. Maksudnya kitab hadis ni bukan maksud dia paling sahihnya daripada kitab-kitab lain. Kesahihannya itu lebih tinggi daripada kitab lain. Bukan begitu maksudnya. Ini maksudnya kitab yang masyhur di kalangan umat dan telah dijadikan umat sepanjang masa
sampai ke hari ini sebagai sukatan pelajaran ataupun pengajian hadis. Mesti mereka kena belajar di kitab ni. Itu maksudlah yang kita belajar Sunan Abi Daud ni. Itu maksudnya. Apalagi nak kata setiap hadis dia tu lebih baik daripada hadis kitab lain. Tidak begitu. Jangan anggap begitu. Nak kata semua kitab ni Sunan Ibnu Majah sekalipun lebih baik lagi daripada yang lain. Tidak begitu juga. Tidak begitu juga. Jadi yang lebih itunya maksud ni, maksud 6 kitab utama ni, kitab yang masyhur di kalangan umat dan telah dijadikan oleh mereka sebagai sukatan pelajaran, sebagai silibus lah. Memang orang buat belajar. Adapun yang lain-lain tu buat rujukan. Kalau belajar yang 6 ni pun cukup dah sebenarnya untuk memandu seseorang itu memahami kitab-kitab hadis yang lain. Dari sudut tu disebutkan 6 kitab utama tu. Daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Anas bin Malik, ini maklum dah, sahabat Nabi Al-Khazraji Al-Ansari, itu terkenal sebagai khadam Rasulullah SAW, dan dia termasuk dalam salah seorang 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Salah seorang daripada 7 tu dialah seperti Abu Hurairah antaranya, Abdullah bin Amr bin Al-As, itu antara yang banyak meriwayatkan hadis. Maknanya hadis-hadis mereka tu lebih banyak adanya di dalam kitab-kitab hadis berbanding sahabat-sahabat yang lain. Meninggal dunia bila? Pada tahun 93 Hijrah. Itu tentang Anas, Anas bin Malik. Dan sahabat yang paling akhir meninggal di Basrah ialah Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali, jangan sama sekali seseorang daripada kamu berdoa agar diberi kematian kerana musibah yang menimpanya. Jangan sekali-kali begitu. Kita faham daripada mana jangan sekali-kali ni? Kita faham daripada kalau kita tengok yang Arab, teks asal dia tu, la yad'uwanna, janganlah sekali-kali. Ini kan apa ni orang panggil fi'il mudhari' yang ada nun thaqilah di akhir dia, nun taukid thaqilah di akhir dia, iaitu nun bersabdu di akhir dia. La yad'uwanna, bukan la yad'u ahadukum, bukan begitu. La yad'u ahadukum, bukan begitu. Kalau begitu jangan berdoa begitu saja. Ini jangan sekali-kali. Sekali-kali itu kita faham daripada mana? Daripada nun takkid ini, nun yang bersabdu itu. Jangan sekali-kali. Mana larangan keras lah. Ini larangan keras, bukan larangan biasa-biasa. Larangan keras. Seseorang daripada kamu berdoa agar diberi kematian, yakni agar dimatikan kerana musibah yang menimpanya. Yakni musibah keduniaan, musibah yang berkait dengan dunia, yang bersifat keduniaan. Kita ada nota di situ 1, 2, 4. Siapa nak baca sini silakan. Siapa? Saya baca orang. Siapa? Izzuddin. Silakan Izzuddin. Seperti sakit, kemelaratan, ada musuh atau lain-lain ujian berupa kesusahan dan gangguan dunia. Kerana berdoa meminta dimatikan menunjukkan keresahan dalam menghadapi ujian Allah dan tidak redha dengan qada'nya. Selain itu, manusia juga tidak tahu apa yang akan berlaku kepadanya selepas mati. Mungkin musibah yang akan dihadapinya setelah mati lebih berat dan dahsyat lagi daripada apa yang dialaminya di dunia. Meminta mati kalau begitu bererti meminta supaya dipindahkan daripada satu tempat yang bahaya kepada yang lebih bahaya atau satu suasana yang teruk kepada yang lebih teruk lagi. Perkara seperti ini tidak akan dilakukan oleh seorang yang waras
Apa yang patut dilakukan oleh seseorang yang beriman apabila ditimpa musibah ialah berdoa kepada Allah agar diberinya kekuatan dan kesabaran untuk menghadapinya. Jika itu tidak dapat dilakukan dan seseorang itu berasa ia betul-betul tersiksa dengannya, maka paling-paling pun ia hendaklah berdoa seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini. Meminta kepada Allah supaya terus menghidupkannya selagi kehidupan memang lebih baik untuknya, dan meminta dimatikan jika kematian memang lebih baik baginya. Artinya ialah meminta kebaikan dalam kehidupan dunia dan kehidupan sesudah mati. Jika kehidupan di dunia lebih baik, biarlah Allah terus menghidupkannya, supaya dengan itu dapatlah ia melakukan kebaikan dan amal soleh lagi. Jika kematian lebih baik untuknya di sisi Allah, maka biarlah Allah mematikannya. Kematian lebih baik daripada kehidupan yang bergelumang dengan dosa-dosa dan menderhakai Allah. Doa seperti ini besar ertinya dalam kehidupan seseorang manusia, kerana ia menunjukkan anda memang mengharapkan kebaikan di dunia dan di akhirat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang lebih tahu apa yang baik dan lebih baik untuk anda. Jadi berdoa tu maksudnya dengan ada qaid. Tu kalau dalam bahasa Arab dia sebut dengan ada qaid. Maknanya tidak mutlak. Tidak kata minta mati saja. Tak kira ada macam mana-mana pun. Tak boleh. Yang macam tu dilarang. Tapi dengan diqaid jika, kalau. Kita serah kepada Allah lah yang tu. Kalau di sisi Allah mati kita tu lebih baik, biarlah dia matikan kita. Jadi lebih baik tu maksudnya dari segi keugamaan. Dari segi keugamaan. Bukan dari segi dunia. Dari segi dunia misalnya kita sakit minta sihat. Bila sihat itu lebih baik untuk kita untuk buat apa-apa maksiat. Itu tak boleh. Itu tak jadi macam tu. Dia kena yang berkait dengan agama. Baik tu dari segi agama kita. Kalau lebih baik. Kalau lebih baik dari segi dunia tapi membawa kita kepada kederhakaan kepada Allah, membawa kepada dosa, tak ada artinya. Itu maknanya tidak lebih baik lah tu. Lebih baik ni kalau kita hidup terus, kita akan taat kepada Allah. Kita akan buat benda-benda yang baik, amal soleh. Itu makna lebih baik tu. Lebih baik hidup tu. Mati, begitu juga. Mati begitu juga. Mana tak boleh kita gantungkan dengan orang lain. Kita gantungkan dengan Allah. Allah lebih tahu. Serah kepada dia. Jadi doa ini walaupun nampak macam kita minta mati, sebenarnya bukan minta mutlak begitu. Kita serah kepada dia. Itu maksudnya. Serah kepada dia. Adapun minta semata-mata nak mati, itu tak boleh. Itu salah. Itu berdosa. Tapi kalau minta kerana bimbang, fitnah terhadap agama kita, iman kita, itu boleh. Itu pun dengan menyerahkan kepada Allah lah. Kalau Allah tahu ini lebih baik untuk kita mati, kalau kita hidup lagi, kita mungkin jadi sesak, jadi menyeleweng akidah. Itu mana tidak baik tu. Kalau macam tu baik matilah. Gitu. Kalau gantungkan begitu, kalau jika begini-begini, itu tak apa. Tapi nak mati semata-mata kerana pada anggapan kita sedih, terlajak ni, fras, terlajak ni, itu tak boleh. Itu tak boleh. Macam kita tidak reda dengan keputusan Allah. Kita resah, padahal kita perlu sabar. Sedangkan kepada seorang mukmin itu semuanya baik. Kalau dia sihat pun baik juga. Kalau dia sakit pun baik juga. Semuanya mendatangkan pahala. Tidak kata kalau sakit jadi berdosa. Tidak. Datang pahala. Jadi semuanya baik. Dengan sebab itu, tak ada dengan sebab sakit itu tak ada kebaikannya. Kebaikan tetap ada. Penat kalau misalnya kita kata. Tak ada kebaikannya. Ada. Pahala ada. Susah ke? Begitu juga. Kena sabar. Itu termasuk dalam ujian Allah. Nak lepas daripada ujian Allah, nak bagi tak ada langsung ujian, itu tidak mungkin. Selagi kita hidup di dunia ini tidak mungkin. Kena terimalah tu. Kena terimalah tu. Apalagi
kalau kita nak meragut nyawa kita, kita tidak kira minta dah dengan Allah. Kita nak bunuh diri. Itu lagilah tak boleh. Itu termasuk dalam dosa besar. Jangan sekali-kali buat begitu. Orang Islam, alhamdulillah orang Islam ni kerana akidah dia, kerana ajaran Islam itu, pengikut-pengikutnya tidaklah kita dapat lihat seperti dalam agama lain. Sikit-sikit nak bunuh diri, sikit-sikit nak bunuh diri, dan bunuh diri itu kiranya menyelesaikan masalah. Itulah orang yang tak faham sebenarnya hidup. Macam kita sebut tadilah, dia tak tahu. Dia ingatnya bila mati itu selesai masalah. Kita tak tahu mati itu lebih teruk lagi. Apa maknanya? Kalau kita dunia ni pun tak tahan dah, di akhirat besok kalau kita dengan cara bunuh diri itu lagi banyak lagi. Sentiasa buat begitu berterusan. Itu dalam hadis-hadis disebutkan begitulah. Jadi sama sekali tak boleh meragut nyawa sendiri. Meragut nyawa orang lain pun tak boleh. Kalau doktor pun kerana kesian kepada pesakit dia tu misalnya, nak bagi ubat biar mati, tak boleh. Macam tu tak boleh. Tuan diri boleh minta. Tuan diri. Ataupun orang lain minta. Minta dengan Allah dengan berkait. Berkait dan mana-mana yang begitulah. Jika baik untuk dia, biarlah dia hidup. Jika tidak baik, mati itu lebih baik untuk dia, tak apalah, tu ambil lah dia. Gitu. Dia kena gitu kita orang Islam. Sebab itulah orang Islam ni kalau nak kira nisbah lah, nisbah bunuh diri di kalangan orang Islam nak banding dengan orang kafir tu, jauh lah. Orang Islam ni tak ada lah bunuh diri tu, walaupun dalam keadaan susah. Sedangkan orang kafir tu kalau nak kira kesenangan dunianya cukup dah, macam tu pun boleh berlaku bunuh diri juga. Ini menunjukkan bukan kemewahan dunia itu menjamin manusia itu bahagia. Tak ada jaminan sebenarnya. Akan tetapi dia hendaklah mengucapkan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dia kena doa begitu. Tapi jangan dijadikan kebiasaan doa begini ni. Jangan orang kata buat besaran. Jangan. Ini ni kalau penat sangat, letih sangat, tak boleh tahan dah. Kalau sikit-sikit nak berdoa macam ni, jangan. Ni doa bukan untuk setiap masa. Untuk setiap masa, untuk biasa tu apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Misalnya. Yang perlu kita rajin, kita ni malas lah sangat. Malas. Nak buat kerja. Minta doa, berlindung daripada Allah, daripada kemalasan, daripada kelemahan. Itu. Doa tu boleh. Sentiasa boleh. Sebab malas ni penyakit teruk. Penyakit berat. Lemah pun penyakit berat juga. Lemah. Ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kerana jadi tenggelam dalam hutang. Minta berdoa. Minta jauh. Lepas tu kita dikuasai, dicengkam oleh orang, disebut lelaki di situ. Maksudnya orang jajah kita. Orang memperhambakan kita. Itu minta. Itu boleh minta. Sentiasa minta pun tak apa. Itu. Nak minta murah rezeki, nak apa, itu boleh. Sentiasa boleh. Minta sihat, minta apa, itu sentiasa boleh. Tapi yang ni, doa ni, Nabi ajar, Nabi sebut. Tapi sebut tu maknanya jalan terakhir. Jalan terakhir. Dan bukan semua sahabat mengamalkannya. Sebab itu ada beberapa orang saja sahabat yang ada doa minta dengan Allah supaya mati. Matikan dia. Ada. Dengan sebab itu ulama-ulama membuat kesimpulan yang kata tak boleh minta mati ni bukan mutlak juga. Tak boleh minta mati ni kalau kerana perkara dunia. Kita susah, kita miskin, kita apa-apa ke dana, kita ditindas, kita macam-macam lah, dianiaya. Dunia lah. Mana benda tu boleh diubah, boleh diikhtiar lagi. Kerana tu tak boleh minta mati. Tapi kalau kerana akidah, kerana iman, boleh. Boleh begitu. Kerana kita takut kecuaian kita dalam agama, boleh minta begitu. Tapi tidak untuk
basahan. Kita buat doa harian minta sentiasa begitu. Bukan begitu. Ini ketika orang yang teruk sangat. Bayangkanlah. Kita cuba bayangkanlah. Katakanlah orang sakit tu lama sakit. Menyeksa diri dia satu hal. Nak buat ibadat dengan sempurna pun tak boleh. Lepas tu menyusahkan orang pula, menyusahkan anak isteri misalnya. Menyusah. Begitu. Dan habis duit banyak pula. Sedangkan duit itu kalau boleh guna untuk lain-lain. Misalnya, kita tu dalam keadaan begitu. Ketika itu boleh berdoa. Doa pun bukan minta mati secara mutlak juga. Dengan berkait. Yang ni, sekiranya mati itu lebih baik bagiku. Mana di sisimu lah. Mu lebih tahulah. Kita dengan Tuhan. Kalau hidup tu lebih baik untuk kita, maksudnya agama kita tidak terjejas, iman kita akan terus terpelihara dan kita akan dapat buat amal soleh lagi, maka kita minta Allah teruskan hidup kita. Dalam keadaan yang hampir nak mati tu kadang-kadang berapa ramai orang. Lepas tu sihat pula, orang kata segam mega pula. Tak ada apa-apa, tak sangka. Kira-kira macam nak mati dulu. Boleh berlaku benda macam tu. Semua jadi berlaku dengan kuasa Allah. Jadi kita kena begitulah. Kena begitu. Maknanya doa ni bukan untuk tiap-tiap hari, untuk semua orang dalam keadaan biasa, tak ada apa-apa pun nak doa juga. Tak perlu macam tu. Dalam keadaan dia sihat dah, dalam keadaan dia senang dah, tiba-tiba nak doa. Doa ni macam senjata lah juga. Macam senjata juga. Selagi tidak diperlukan, pegang sajalah. Ada saja tu tak apa. Nampak? Macam tolak lah, hak tolak pada lelaki yang diberikan kepada lelaki. Itu macam peluru lah. Kepada polis tu peluru lah. Memang boleh dia guna. Tapi kadang-kadang polis tu sampai habis pencin dia. Hantar balik peluru dulu lah. Yang mula-mula dia ambil. Tak guna sekali pun tak guna. Adakah itu tidak baik? Baik. Lebih baik tak guna. Jadi ini pun begitu juga. Ini senjata. Tapi senjata bukan untuk digunakan. Jika perlu sangat. Adalah keadaan-keadaan. Kita rasa tak ada dah nak boleh buat apa. Kita dengan Tuhan. Tapi itu pun begitu. Tak boleh mutlak. Tak boleh kita kata, ya Allah matikanlah aku. Matikanlah aku saja. Matikan saja aku ni segera. Tak boleh macam tu. Itu salah. Kena kata, jika mati itu lebih baik untukku. Kena ada jika. Itu kait tu, maksud kait tu. Kalau di sisimu mati itu lebih baik. Kita tak tahu. Mungkin tidak lebih baik. Mungkin kita tu Allah SWT nak bagi hidup lagi. Sebagaimana yang berlaku pada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Kira-kira nak mati lah, nak wasiat dah. Tiba-tiba Allah SWT bagi dia segar pula, sihat pula. Lama pula hidupnya, banyak pula kerjanya, jasanya. Ya Allah terus hidupkanlah selama hidup lebih baik bagiku. Sebab kita dah hidup dah kan. Sebab itu selama hidup ni lebih baik untuk kita. Dan matikanlah aku lebih baik untuk kita baik. Kita ada nota di situ. Yang ini kehidupan lebih baik bagi seseorang apabila taatnya kepada Allah melebihi maksiatnya. Melebihi maksiatnya. Itu pada lebih baik. Kalau maksiatnya lebih daripada taat, itu tidak lebih baik. Lebih baik ni maksudnya kalau ketaatannya kepada Allah melebihi maksiatnya. Ada juga maksiat sebab kita tidak maksum. Ada juga dosa. Tapi pahala tu lebih banyak. Itu makna lebih baik lah tu. Dan zaman-zaman yang dilaluinya pula sunyi daripada fitnah dan ujian yang tidak mampu ditanggungnya. Yang tidak mampu ditanggungnya atau boleh mengancam imannya. Itu. Maknanya kalau mengancam imannya atau kalau fitnah itu tidak mampu dipikul oleh kita, ditanggung oleh kita, tak mampu kita nak hadapi, itu tidak lebih baik lah. Jadi kita berdoa kalau hidup ni lebih baik.
Kalau macam tu tidak lebih baik tu. Kalau ujian tu kita teruk sangat kita. Tak mampu nak pikul. Ataupun ujian itu berupa ancaman kepada iman kita. Itu tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Lebih baik ni tak ada benda macam tu. Ada ujian tu memanglah tak lepas. Selagi hidup ni, ujian macam-macam ada. Dan Nabi SAW pun dah sebut dah. Ujian ni dia mengikut kemampuan. Allah SWT bagi tu. Umumnya begitulah. Kalau orang tu mampu, sebab dalam Quran pun dia sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT membebankan manusia tu sekadar kemampuan dia. Kalau tak mampu tu kira Allah tak bagilah tu. Kalau bagi tu kira boleh. Memang boleh. Tapi katalah. Kita berasa kita tidak. Dan kita boleh jadi rosak. Rosak kita. Agama kita ni bukan maksudnya iman ni makna kita boleh jadi kufur saja. Tidak. Kita jadi rasuah ke misalnya. Yang mana dosa besar yang disebutkan sebagai neraka tu untuk orang yang rasuah tu. Jadi kita terlibat dengan benda macam tu. Sebelum kita sakit tu tidak begitu. Selepas tu hidup kita tu diuji dengan benda-benda macam tu. Teruklah. Tak mahulah macam tu. Kalau begitu tidak lebih baik lah. Kematian pula lebih baik bagi seseorang apabila keadaan berlaku sebaliknya. Sebaliknya tadi. Itu kematian lebih baik lah. Kalau kita hidup, lepas tu kita jadi rosak akidah kita, iman kita. Kita jadi kufur. Wala'iyadzubillah. Tak ada makna lah. Lebih baik matilah. Mati dalam iman. Sekarang ni kalau mati dalam iman. Akan datang kalau kita hidup, minta sangat panjang umur sangat tu, nak hidup macam mana tak tahu lagi. Kalau hidup tu sehingga jadi agama kita tergadai, tak ada makna semua tu. Ataupun kita bergeluman dalam dosa. Dunia pun tak boleh terima kita. Rasuah, mereka nak seret kita pergi masuk jin. Selama mungkin. Jadi aib, jadi hina, jadi dalam dunia lagi. Di akhirat pula begitu. Itu tak ada makna macam tu. Tak mahu. Itu berkait dengan agama, maksudnya begitu. Itu berkait dengan agama. Dan matikanlah aku jika kematian itu adalah lebih baik bagiku. Jadi kita minta Allah SWT matikan kita. Boleh ke begitu? Ini Nabi ajarlah. Jika tu laqai itu. Kalau ada begitu, serah kepada Tuhan juga pada hakikatnya. 1, 2, 6. Siapa nak baca silakan. Siapa baca? Saya baca Maulana. Siapa? Soleh. Saya. 1, 2, 6. Kehidupan adalah satu nikmat dan kurnia Allah yang sangat besar kepada manusia, terutamanya kepada orang-orang Islam. Berdoa agar dimatikan oleh Allah apabila ditimpa suatu musibah berarti tidak menghargai dan tidak memberi apa-apa nilai kepada nikmat dan kurniaan Allah itu. Doa kematian yang tidak dibenarkan di dalam hadis ini ialah kerana sesuatu bencana, kecelakaan atau kesengsaraan duniawi yang menimpa seseorang. Apapun, kalau musibah yang menimpa boleh mengancam akidah. Sila. Adapun, kalau musibah yang menimpa boleh mengancam akidah atau kehidupan beragamanya, maka dibolehkan tetapi tidak secara mutlak, iaitu semata-mata meminta kematian tanpa sebarang syarat atau qaid. Berapa orang sahabat bahkan telah berdoa kepada Allah meminta kematian tetapi dengan berqaid. Sebagai contohnya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri pernah berdoa meminta Allah mematikannya. Dan ia diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan orang-orang lain juga. Kata beliau, yakni Umar, Allahumma kabirat sinni wa da'afat quwwati wa intasharat ra'iyyati faqbidni ilaika ghayra mudayyi' wala mufarrid. Bermaksud, ya Allah, umurku telah tua, kekuatanku telah lemah. Apa benda ni? Rakyat sejak rakyat silap. Rakyat mana? Rakyatku pula telah bertibaran, yakni sangat ramai. Ambillah nyawaku dalam keadaan aku tidak mensia-siakan yakni apa-apa perintahmu dan tidak pula cuai, yakni dan bermudah-mudah dengannya. Itu doa Sayyidina Umar. Maknanya ini minta matilah ni. Boleh? Sebab itu ulama-ulama mengatakan tidaklah
minta mati tu tak boleh secara mutlak, tidak. Kalau minta mati ni pun dia sudah berapa dah umur dia. Sa'id bin Musayyab kata selepas daripada Sayyidina Umar minta doa ni, tak sempat habis bulan tu dia mati. Walaupun pensyarah hadis kata yang dia berdoa ni bukan maksud nak suruh cepat mati, bukan maksud nak minta Allah SWT matikan dia segera, tidak. Maksudnya dia minta mati ni jangan mati dalam keadaan ini. Kalau hidup lama lagi pun kalau tidak begini okey je, tak apa. Ada juga yang berpendapat begitu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak. Memang dia minta. Minta nak mati. Tapi ini yang dikatakan dengan qaid ni, ghaira mudayyi' wala mufarrid. Ni ada qaid ini. Ada qaid ni tak apalah. Ambillah nyawaku dalam keadaan aku. Itu dalam keadaan aku. Tidak mensia-siakan. Jadi apa-apa perintahmu dan tidak pula cuak. Dalam keadaan itu. Ambil nyawa aku. Kalau macam ni, tak apa. Boleh. Bahkan Nabi SAW ada ajar sahabatnya yang lain supaya berdoa begitu. Umpamanya kalau kita tengok ni. Ini cerita Sayyidina Umar. Hadis tadi panjang, cuma kita ambil sebahagian sajalah. Ini doa dia ni. Ni ada ni. Dia ajar kepada Nabi SAW berdoa begini. Katakanlah wahai Muhammad, bila engkau telah selesai bersembahyang, Allahumma inni as'alukal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Bila engkau hendak menimpakan sesuatu fitnah terhadap hamba-hambamu, engkau ambillah aku, kembalikan kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah. Mana tidak aku menghadapi fitnah dalam keadaan aku tidak dapat menghadapinya dengan selamat. Itu dia ajar. Ini Sayyidina Umar. Makna sahabat-sahabat lain pun ada. Ini kan, ini pun sahabat Nabi kan, Sa'ad bin Mu'adh yang telah kena panah tu dalam peperangan Khandaq tu. Dia doa, ya Allah, sesungguhnya in kunta abqaita ala nabiyyik, jika engkau masih nak nabimu berperang dengan orang-orang Quraisy lagi, ada lagi peperangan dengan orang Quraisy, fa abqini laha, biarlah aku hidup untuk menghadapi peperangan itu. Wa in kunta qata'ta bainahu wa bainahum, kalau engkau telah habiskan siri peperangan dengan puak-puak Quraisy ni, habis dah. Tak ada dah. Ujian lain, peperangan lain akan ada lagi kira-kiranya. Sebab sakit dia teruk tu. Darah dia luka dekat lengan tu pecah. Keluar darah sentiasa. Tengok. Faqbidni ilaik. Ambillah aku, bawa pergi kepadamu. Maksudnya ambillah nyawaku. Famfajara kalmuhu. Lukanya itu pun. Sebelum itu dia sudah sembuh dah, agak sembuh dah. Cuma tinggal macam kacang putih gitu, biji gitu, sikit je. Rupanya lepas pada tu memang Allah SWT tak ada lagi peperangan dengan kafir Quraisy. Memang betul doa dia tu. Memang Allah SWT tidak takdirkan Nabi SAW berhadapan dengan Quraisy lagi. Tapi berhadapan dengan musuh-musuh yang lain lah. Makna banyak lah kalau kita perhatikan, kalau kita tengok kitab ni saja pun dah boleh dah. Kalau kita tengok umpamanya Badrul Majhud ini, dalam hamish ataupun nota kaki di bawah ni, fala yaridu alaihi man tamannahu li liqa'il habibil muhabbab. Tidak bercanggah dengan hadis ini. Kata jangan sekali-kali berdoa. Tu Nabi SAW sendiri berdoa tu pula kita kata. Misalnya Nabi SAW kata, Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Dekat dia nak mati. Itu maknanya Nabi SAW minta nyawa dia diambil oleh Allah lah tu. Bawa pergi kepada teman yang paling tinggi. Itu maksudnya Allah lah. Itu Nabi sendiri minta. Itu lain. Itu lain. Sebab apa? Sebab memang dia tahu dah. Memang akan pergi. Begitu. Lepas tu, yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Tahdzibul Asma' wa Sifatnya.
Mu'adz bin Jabal ada juga mencita-citakan kematian. Bahkan dekat dengan dia nak mati, dia kata marhaban bil maut, selamat datang wahai kematian. Dan lain-lain lagi, ramai lagi orang-orang yang minta mati. Semuanya dengan berkait. Semuanya dengan kata kalau baik untuk agama dia, hidupkan. Kalau tidak baik untuk agama dia, mati. Gitu semua, ada kait itu. Hafiz Ibn Hajar menukilkan daripada Ibn Umar, Abs al-Ghifari, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain. Mereka ni semua minta. Dan beliau menyimpulkan bahawa mencita-citakan anak tamanni lil fitan fid din mahmud lil maut sepatutnya. Maknanya tak jadi masalah. Kalau kerana agama itu tidak tercela. Kerana dunia itu yang tercelanya. Dan mesti dalam doa itu ada qaid. Kalau tidak ada qaid, mana jika tak ada itu, tak boleh. Sekiranya. Maknanya pada hakikatnya bila kata jika sekiranya, kita serah kepada Allah. Allah lebih tahu tentang kita. Itu baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Baik, Soleh teruskan baca. Soleh dengar ke tidak? Kedudukan hadis ke 3108 ini sahih. Ia diriwayatkan juga oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ke 3108 ini termasuk dalam hadis Rubai Imam Abu Dawud. Ia dianggap sanad beliau yang tertinggi kerana di antaranya dengan Rasulullah SAW hanya terdapat 4 orang perantara sahaja. Sekejap cuba kita tengok ni. Hadis ni cuba kita tengok apa yang dimaksudkan dengan hadis rubai. Rubaiyat. Imam Abu Daud. Kalau Bukhari itu yang dia bangga-bangga tu kalau hadis sulathiyat. Sulathiyat mana hadis yang perawi di antara dia dengan Nabi itu hanya 3 orang sahaja. Abu Daud ni tak ada macam tu. Yang adanya paling tinggi 4. Cuba kita tengok sini. Bishr bin Hilal, seorang. Abdul Warith, 2. Abdul Warith, 2. Abdul Aziz bin Suhaib, 3. Anas, 4. Jadi inilah yang dikatakan 4 ni. Rubai. Bagi Abu Daud, hadis-hadis rubaiyat itu adalah hadis-hadisnya yang tertinggi. Mana antara dia dengan Nabi yang paling kurang sanadnya, perantara dia ada 4. Di sini 4 lah. Baik, hadis yang sama ada beza sikit di permulaan dia ni. Ni la yad'uwanna ahadukum bil maut. Ni la yatamannayanna ahadukum al maut. Ini dia tidak 4. Cuba kita tengok. Muhammad bin Bashar, 1. Abu Daud At-Tayalisi, 2. Syu'bah, 3. Qatadah, 4. Anas bin Malik, 5. Anas bin Malik juga. Yang di atas ni pun Anas bin Malik juga. Tapi sekali dengan Anas bin Malik itu 4 saja. Yang di bawah ni sekali dengan Anas bin Malik itu 5. Itu biasalah. Itu biasa. Jadi yang 4 ni kira paling dekat lah. Paling tinggi sanadnya. Nisbah kepada dia lah. Jangan kira Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu memanglah 2 aja sanadnya. Setengah-setengah itu 1 saja sanad antara dia dengan Rasulullah SAW. Sebab dia tu tabi'i, Imam Abu Hanifah tu. Jadi kedudukannya lebih tinggi. Teruskan Saleh. Baik. Panduan dan pedoman daripada hadis. Yang pertama, larangan berdoa meminta mati kerana sesuatu musibah atau malapetaka berkaitan dengan keduniaan yang menimpa. Yang kedua, kalau seseorang hendak meminta juga kerana kehidupan tidak tertanggung lagi olehnya, maka ia hendaklah meminta tidak secara mutlak. Sebaliknya meminta seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis ini. Dan yang ketiga, di dalam keadaan biasa memanglah seseorang itu haram dan tidak harus meminta supaya dimatikan. Tetapi dalam keadaan seseorang merasakan kehidupan beragamanya terancam, ia boleh juga berdoa dan itu sabit juga daripada beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, terutamanya menggunakan doa
yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ataupun yang lain-lain lagi, faqbidni ghaira maftun, misalnya yang saya dah tunjuk tadi dalam setengah-setengah riwayat tu ada, insya-Allah akan datang saya akan masukkan. Ini sebab sepintas lalu kan, kita buat nota ni. Jadi berdasarkan hadis-hadis itu, lafaz yang sedikit sebanyak berbeza tu boleh, terutamanya kalau yang warid daripada Nabi SAW. Tapi warid juga daripada Nabi yang khusus dengannya, Allahumma alhaqni birrafiqil a'la, itu tak payahlah kita doa begitu, itu khusus untuk Nabi. Adapun kita ni, Nabi SAW kata paling akhir mengucap la ilaha illallah, itu terbaik. Jadi kita minta yang tu lah. Jadi sebelum tu kalau nak doa, doalah seperti yang diajar oleh Nabi. Dan tentu sekali kalau kita perhatikan doa-doa Nabi yang meminta kematian itu, dia mesti berkait. Itu maksud berkait itu. Ya Allah, ambilkanlah aku dalam keadaan aku tidak terfitnah. Tidak terfitnah. Dalam keadaan itu. Itu kait tu. Bukan ambillah aku, ambillah nyawa aku saja. Bukan begitu. Seterusnya, ni hadis seterusnya sama juga. Cuma perawi-perawinya lain. Lafaz dia pun sama. Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Dawud, maksudnya At-Tayalisi, Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, bahawa Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mencita-citakan kematian. Jangan duduk cita-cita nak mati. Cita-cita nak mati syahid tak apa. Tapi duduk mengidam-ngidam nak mati ni, tak boleh. Nak mati saja begitu kerana sedih dunia ke, itu tak boleh. Lalu dia menyebutkan hadis yang sama lafaznya dengan hadis sebelum ini. Yang tidak sama itu iaitu di bahagian awalnya sahaja. Adapun yang lain itu sama. Jadi ini tentang perawi-perawi saja, tak ada itu sangatlah. Ini yang terakhir ni kalau boleh baca sedikit ya. Ni Soleh, teruskan baca. 131. Maksudnya ialah perbezaan di antara dua riwayat itu hanya pada beberapa perkataan di permulaannya sahaja. Adapun bahagian akhirnya, kedua-dua riwayat itu sama sahaja. Di dalam saluran riwayat ini tersebut larangan Nabi SAW daripada mencita-citakan kematian. Di dalam saluran riwayat sebelumnya pula tersebut larangan baginda daripada berdoa meminta dimatikan. Kedua-duanya dilarang keras. Tidak semestinya apabila seseorang mencita-citakan kematian, ia akan berdoa juga kepada Allah supaya dimatikan. Mungkin juga ia melakukan kedua-duanya. Melakukan salah satu daripadanya atau kedua-duanya, semuanya dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan susah bagaimana sekalipun, seseorang manusia itu tidak boleh mencita-citakan kematian dan tidak mahu hidup terus. Dia sebaliknya hendaklah meminta kebaikan daripada Allah untuknya. Dia tidak boleh meminta kematian secara mutlak. Paling tinggi pun dia dibenarkan berdoa meminta kepada Allah untuk terus dihidupkan atau dimatikan dengan bersyarat, seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dengan menggunakan perkataan jika, seandainya dan sebagainya. Kena ada itulah. Itu maksudnya. Dan macam saya sebut awal-awal tadi, doa yang diajarkan oleh Nabi ni bukan untuk kita buat main. Macam peluru lah. Peluru tu. Kalau orang-orang yang mengambil jalan mudah nak bunuh diri tu, dia simpan dah racun. Macam racun itu. Bila dah tak ada jalan, dia apa ambil racun tu makan. Itu kalau orang kafir lah. Biasanya kita orang Islam tak boleh. Paling-paling ada doa ini. Doa ini bukan untuk buah besaran. Bukan nak pakaian yang harian kita, tidak. Ini yang untuk kita simpan jika perlu. Jika tidak perlu, tak perlu. Tak payah doa. Tak berdoa sekali pun dengan doa ini bukan bermakna kita melanggar sunnah Nabi SAW. Tidak. Jadi ini ada sunnah, tapi untuk orang-orang tertentu dalam keadaan yang darurat betul. Kalau tidak, tak perlu berdoa. Tak ada salah pun
tidaklah kata oh tak ada kelebihan sebab kita tak amalkan satu lagi doa Nabi ni. Tak perlu begitu. Ini betul-betul untuk keadaan darurat kita. Bunuh diri sama sekali tak ada dalam kamus kita, orang Islam. Paling-paling nak ada pun doa macam ni. Itu pun dengan berkait. Teruskan Soleh. Kedudukan hadis ke-3109 sahih. Ia dikemukakan oleh Abu Daud At-Tayalisi di dalam musnadnya dan An-Nasa'i di dalam Amalul Yaumi wal Lailahnya. Ada dalam itulah. Walaupun hadis ini kurang sikit nak banding dengan hadis di atas tadi, tapi kedua-duanya saling menguatkan. Dan Imam Abu Daud kemukakan sanad yang kedua ni sebagai mutaba'ah lah kepada hadis yang pertama. Dan walau bagaimanapun kedua-duanya sahih. Kedua-duanya sahih. Boleh dipakai. Tapi bukan bermakna boleh dipakai tu jadi kita kena berdoa lah. Tak. Doalah dengan doa-doa Nabi SAW. Banyak lagi yang lain. Doalah dengan doa-doa itu. Jadi sekadar itulah dulu untuk malam ini. Habis dan nota tu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada apa-apa nak kemuskilan? Mungkin satu dua? Ada Maulana. Ya, silakan. Saya Asyad Maulana. Ya. Satu, boleh tak kalau kita doakan untuk si pesakit itu sendiri menggunakan doa ni yang berkait ni lah. Kalau boleh. Dia tu sakit, teruk sangat lah. Maksudnya. Boleh. Memang boleh. Satu lagi Maulana. Macam peristiwa yang pernah saya alami lah. Macam seseorang tu dah tenat, sakit teruk. Dan dia pakai alat pernafasan. Dan keadaan dia tu mesin tu dah yang bagi pernafasan ke dia, dan diri dia sendiri tu dah tak banyak dah bernafas sendiri. Jadi doktor minta kebenaran daripada keluarganya kalau nak melepaskan oksigen tu. Jadi macam mana kedudukan masa tu Maulana? Adakah kita waris tu ada hak untuk melepaskan oksigen tu yang boleh menyebabkan dia tu meninggal lah maksudnya. Wallahualam. Boleh. Saja, dalam keadaan itu boleh. Dalam keadaan itu tak jadi masalah. Tapi kalau nak biar begitu pun okey juga. Sebenarnya kalau mengikut doktor pun dia akan mati dah. Tak boleh pergi dah tu. Kalau macam tu. Mungkin dan tidaklah kerana dengan sebab ada mesin tu jadi sukar ke dia nak mati ke, ataupun kita buat mesin tu jadi sukar nak mati. Tak ada tu semua tu. Dalam suasana lain dah tu. Suasana lain dah tu. Kalau doktor dah kata begitu tu kira-kiranya memang boleh dah tu. Memang tidak bermakna kita menyeksa dia, tidak. Kita nak dia mati biasalah. Kalau tidak orang duduk sangka dia hidup lagi, sebenarnya dia mati dah. Gitu juga. Jadi tak ada jadi masalah lah tu. Sama ada cabut ke ataupun masih letak lagi, itu semua tidak menyebabkan jadi dia tu nazak ataupun seksa ke, tak ada kaitan semua tu. Ya. Ada lagi satu. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi Hasil ni dari Pulau Pinang. Ya. Minta pendapat dan pencerahan Maulana sikit berkenaan dengan satu hadis ziarah kubur hari Jumaat ni, fadilat dia. Seperti mana yang diviralkan lah, saya dengar dalam WhatsApp group ni, seorang asatizah tu kata barang siapa yang ziarah kubur kedua ibu bapa dia pada hari Jumaat, maka dia akan diampunkan dosa kayaumin waladathu ummuh, seperti hari dia baru dilahirkan. Dan barang siapa yang ziarah kubur juga kedua ibu bapa dia pada hari Jumaat, dia akan mendapat pahala seperti mana pahala orang mengerjakan haji di Mekah. Minta pencerahan dan pendapat Maulana tentang hadis tu. Terima kasih banyak. Yang pertama saya nak tanya dulu. Sahabat kita ni Basir tadi, dia ada sebut ke riwayat mana-mana? Dia sebut riwayat yang Maulana. Dia kata dalam riwayat, lepas tu yang kedua pun dalam riwayat. Riwayat Dalam apa maksudnya dalam kitab mana? Dia ada sebut ke? Tak ada yang tu yang muskil tu kita kan. Sebab kalau kita tengok dalam Manarul Munif, Ibn Qayyim kata kalau hadis yang menyebutkan pahala berganda-ganda itu, dia terlibat dalam hadis yang dhaif. Tak silap saya lah Maulana. Betul. Ibn Qayyim kata sebenarnya tidak ada satu pun hadis
yang sahih. Dan itu semua tak betul lah tu. Tak betul. Bila-bila masa nak pergi ziarah pun boleh. Dan dengan sebab kita ziarah tu begini-begini, nak dapat pahala, nak dapat kelebihan begitu gini, tak boleh tu. Itu dah sampai ke peringkat percaya tu. Hadis yang dhaif itu tak boleh sama sekali dipakai. Dan tidak menentukan semua tu. Yang menentukan orang yang telah meninggal dunia ni amal. Semata-mata ziarah itu tak ada. Paling-paling pun kalau nak itu pun anak cucu lah yang buat amal soleh itu yang Nabi SAW kata tidak putus. Itulah. Adapun kerana ziarah ke tidak ziarah tak ada menentukan semua tu. Duduklah di mana-mana pun anak cucu dia seberang 7 laut sekalipun. Allah SWT akan sampaikan munafaatnya kepada ayah atau datuk kita yang telah meninggal itu akan sampai. Dengan secara automatik, tak payahlah kita nak buat majlis khusus untuk hantar pahala apa, itu kerja sia-sia saja. Tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan hari Jumaat saja, hari raya ke apa semua, itu semua karut semua. Tak ada dalam ajaran Nabi SAW. Tak ada dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Sekadar itulah dulu ya malam ni. Boleh? Terima kasih Maulana. Ya, Terima kasih Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.